Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu Pak Long ucapkan untuk anda semua. Pak Long harap agar anda semua sentiasa sihat dan pokok-pokok dalam jagaan anda terus hidup subur dan sentiasa cantik. Okey, seperti biasa Pak Long akan kongsikan tips dan juga info-info menarik berkenaan tentang penjagaan pokok-pokok kesayangan kita. Di video yang lepas, Pak Long dah tunjukkan bagaimana cara untuk kita membuat sendiri climbing pole dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan untuk video kali ini, Pak Long nak beri penekanan lebih dan fokuskan kepada fungsi ataupun kepentingan untuk kita meletakkan climbing pole untuk pokok-pokok kesayangan kita. Dan seperti yang anda lihat bersama dengan Pak Long sekarang ini, Pak Long ada bawakan beberapa pokok kesayangan Pak Long yang Pak Long dah letakkan climbing pole di pasu masing-masing. Okey. Untuk yang mula-mula sekali, Pak Long nak kenalkan, ini adalah Monstera Adansonia yang Pak Long dapatkan pada bulan Julai yang lalu, bermakna dah lebih kurang 5 ke 6 bulan di bawah jagaan Pak Long ya. Sebelum ini kita tak ada letakkan climbing pole kerana sebelum ini masa mula-mula Pak Long dapatkan Adansonia ini, dia hanya ada 3 daun yang mana satu daripada daun tersebut dah pun rosak dan juga dijangkiti kulat. Maknanya Pak Long terpaksa potong daun tu dan buangkan. Kenapa kita perlu potong dan kita perlu buang daun tu? Okey, ini adalah teori yang Pak Long create sendiri dan Pak Long fikirkan logik, tak pasti sampai betul-betul wujud dalam term saintifik ataupun di mana-mana rujukan. Tetapi ini adalah teori yang Pak Long fikir untuk diri sendiri. Okey, jadi satu pokok kita ada 3 daun dan dengan 2 daun yang masih elok dan satu lagi daun yang telah pun rosak. Okey, pokok kita akan mengambil sumber makanan melebihi sumber yang sepatutnya pokok kita ambil. Okey, boleh faham kan? Maknanya pokok kita nanti dia akan ambil sumber makanan tu untuk disalurkan kepada daun yang rosak. Contohnya dia nak daun tu recovery semula, daun tu sembuh daripada jangkitan kulat. Tapi sebenarnya tidak. 2 lagi daun yang masih elok akan kurang mendapat nutrisi dan juga sumber makanan. Dan sebab itulah kenapa kita perlu memotong daun yang dah rosak ataupun daun yang telah pun dijangkiti kulat ya. Okey, di sini Pak Long nak tunjuk, dapat kita lihat setelah Pak Long pasangkan ataupun letakkan climbing pole, okey, Adansonia ini telah pun mengeluarkan daun dan juga pucuk baru dengan cepat sekali ya. Di samping itu kita punya Adansonia ini lebih kukuh dan daunnya pun semakin cantik dan juga saiznya pun semakin membesar. Ini adalah kerana sebelum ini kita tak meletakkan climbing pole yang mana akar pokok kita dia fokus untuk menyalurkan sumber makanan dan juga nutrisi kepada batang daun, sebab dia nak batang ni lebih kukuh untuk menyokong daun-daun yang bakal tumbuh. Tetapi apabila kita meletakkan climbing pole, pokok kita akan lebih fokus kepada menyalurkan nutrisi yang lebih kepada daun-daun yang ada. Dan dia dah fokus kepada batang pokok kita. Kerana akar ni dah mula memeluk dan juga dah mula mencengkam climbing pole kita ni untuk mengukuhkan struktur pokok kita ni Dapat kita lihat dekat sini, kita punya Adansonia ini akar-akar yang terbentuk dia dah pun memegang climbing pole kita. Tengok dia dah tembus sampai ke sebelah ya. Kita nampak akar tu dah tembus sampai ke sebelah. Maknanya dia dah betul-betul kukuh lah. Okey, dia dah betul-betul kukuh. Dan disebabkan itulah
dia akan lebih cepat membesar dan juga lebih cepat mengeluarkan daun dan pucuk baru. Daun dan pucuk baru tadi dia punya saiz tu dia lebih besar daripada yang sebelum ni. Okey, kita dapat lihat dekat sini. Ini adalah daun selepas daun yang asal dia keluar pucuk baru. Okey, ini adalah pucuk baru juga. Okey, pucuk baru dan kemudian dia keluar lagi. Okey, dia keluar lagi pucuk baru yang ini. Tengok, kita boleh bezakan saiz antara daun lama dengan daun yang baru. Dia ada sedikit perbezaan. Dia semakin besar, dia semakin membesar. Dan ini adalah daun yang paling latest, okey? Daun yang paling terbaru sekali. Dia masih muda, berwarna hijau muda dan dia belum matang. Jika daun yang sudah matang, dia akan bertukar warna kepada hijau pekat, ya. Dapat kita lihat dekat sini dia punya saiz ni lebih besar daripada daun-daun yang sebelumnya. So, jika anda semua nakkan pokok anda tu gebu, daunnya melebar dan juga membesar, penting untuk kita letakkan climbing pole. Lagi-lagi untuk tanaman jenis menjalar, contohnya seperti philodendron, monstera ataupun epipremnum. Okey, kita perlu letakkan untuk lebih menyokong pokok kita dan membantu pokok kita lebih cepat membesar dan mengeluarkan daun-daun yang baru. Selain daripada pembajaan yang cukup, pencahayaan dan juga jadual siraman yang betul. Okey. Dekat sini pula, okey, Pak Long nak tunjuk satu lagi contoh. Ini adalah Monstera deliciosa yang Pak Long dapatkan daripada online. Pak Long beli daripada Shopee. Yang ini adalah Monstera yang masih dalam juvenile form. Maknanya dia masih lagi belum matang, ya. Kalau dia dah matang, dia akan membentuk fenestration, yang mana dia akan membentuk daun yang berlubang-lubang seperti yang kita nampak seperti biasa. Okey, dekat sini pun kita boleh nampak, ya. Kita boleh nampak Monstera deliciosa kita ni dah pun mengeluarkan pucuk yang baru. Sebelum ini kita tak ada letakkan climbing pole ni, tetapi baru-baru ni Pak Long report Monstera ni daripada individual pot kepada Pak Long satukan kepada satu pot yang besar macam ni. Okey, satu pot yang besar macam ni dan barulah Pak Long letakkan climbing pole. Sebenarnya ini baru saja kita report dan kita boleh nampak akar Monstera kita dah terbentuk dekat sini. Tak lama lagi akar tu akan memegang kita punya climbing pole ni. Okey. Dan boleh kita tengok dekat sini dia punya pucuk baru dah mula muncul dan tak lama lagi dia akan mengembang. Okey, mengembang. Itu adalah kenapa perlu dan pentingnya kita meletakkan climbing pole untuk pokok-pokok kesayangan kita. Dan satu lagi Pak Long nak tunjuk, okey. Kalau ada dekat sini adalah Philodendron squamiferum. Okey, ini adalah Philodendron squamiferum. Okey. Dan dekat sini juga kita boleh nampak yang climbing pole ini adalah membantu untuk pokok-pokok kita lebih cepat mengeluarkan dedaunan yang baru. Okey, dekat sini kita boleh nampak ini adalah pucuk baru untuk squamiferum. Ada beberapa lagi pucuk baru yang muncul dekat sini. Okey, dapat kita lihat. Okey, dekat sini ada lagi satu. Okey, dekat sini pun ada lagi satu. Baiklah, sebelum itu, okey, macam mana kita nak bantu pokok kita untuk dia memanjat kepada climbing pole kita? Kita boleh letakkan dengan twist tie ataupun dawai untuk floral, ya. Dawai floral tu kita boleh letakkan dia dan lama kelamaan nanti dia akan pandai memanjat sendiri. Tengok dekat sini. Ini adalah akar yang dah mula masuk ke dalam climbing pole kita. Okey. Dia akan lama kelamaan nanti dia akan lebih kukuh. Kita tunjuk sekali lagi, satu lagi. Okey, ini pula adalah kita punya Philodendron lacerum. Okey, ini Philodendron lacerum. Dan kita boleh nampak juga dekat sini pucuk baru dah mula keluar, dah mula kelihatan, ya. Okey, pucuk baru kita dah mula kelihatan. Ini adalah kerana kita meletakkan climbing pole. Climbing pole. Climbing pole ini fungsinya dia akan menggalakkan pokok kita untuk lebih cepat membesar. Okey.
Dan yang terakhir sekali Pak Long nak tunjukkan adalah Philodendron Burlimax, okey, yang Pak Long ada dekat sini. Usia Philodendron ini adalah lebih kurang 8 ke 9 bulan ya. Daripada mula-mula Pak Long ambil dulu dekat kebun ayah Pak Long. Okey, masa mula-mula Pak Long ambil, dia daunnya hanyalah bersaiz seperti yang ini. Okey, bersaiz seperti ini dan hanya ada 2 daun, okey. 2 daun. Dan ketika itu Pak Long dah buat climbing pole ni siap-siap. Okey, sebab dekat pokok induk dekat kebun ayah Pak Long, ianya melekat di pepohonan pokok ya. Maknanya Pak Long buat pole ni atas sebab Pak Long nampak ianya sebenarnya melekat di pokok kayu, okey, di kulit pokok kayu. Dan ianya telah pun menjadi rimbun dan keluar banyak cabang daripada 2 daun yang sebelum ini Pak Long ambil. Okey, untuk pengetahuan semua, Philodendron Burlimax adalah yang paling common dekat Malaysia, yang paling biasa kita nampak dan juga paling cepat untuk membesar dan mengeluarkan daun-daun dan pucuk-pucuk yang baru. Tengok, yang ini pun dia dah ada start keluar pucuk baru, okey. Dan yang dekat sini dia punya akar ni dia dah mula betul-betul mengukuhkan kedudukan dia dekat sini ya. Akar dia dah berselirat dekat dalam kita punya climbing pole. Okey, so untuk video kali ini itu sahaja yang Pak Long nak kongsikan dengan anda semua. Diharap agar video ini dapat membantu dan juga dapat memberikan sedikit info untuk anda, sama ada anda yang dah lama ataupun yang baru saja berjinak-jinak untuk menjaga pokok-pokok hiasan dalaman. Okey, jika anda menyukai video ini, bolehlah tekan butang like, dan jika anda rasakan video ini memberi info dan juga memberi inspirasi, bolehlah anda kongsikan dengan keluarga dan juga kawan-kawan di luar sana dengan menekan butang share. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Taman Pak Long untuk lebih banyak info dan juga lebih banyak tips-tips menarik penjagaan pokok-pokok kesayangan kita. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.